Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Pengilang, pemborong dan peruncit diingatkan tidak menyeleweng jualan beras putih tempatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melaksanakan operasi beras putih tempatan bermula hari ini. Fokus melibatkan pemeriksaan dan penguatkuasaan ke atas kilang padi komersial serta pemborong berkaitan bungkusan kampit beras. Ini bagi memastikan rantaian bekalan pengedaran beras di semua peringkat mematuhi peraturan dan perundangan sedia ada. Fasa kedua jualan Rahmah Bergerak dijadual bermula September ini. Kali ini lebih meluas dan menyeluruh dengan kekerapan diadakan 2 kali sebulan. Timbalan Menteri KPDN yakin ia adalah platform terbaik bagi membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan yang berkualiti dengan harga berpatutan. Pada masa sama, membawa konsep kedai cari rakyat yang lebih mudah, murah dan mesra rakyat. Dalam pada itu, inisiatif Amanah Saham Rahmah sedang dalam kajian untuk diperkenal bagi membantu keluarga miskin Tegar. Timbalan Menteri KPDN berkata, amanah saham itu menggunakan konsep menang-menang di mana kerajaan akan membuat pelaburan dan dividennya akan diagih kepada keluarga yang memerlukan. Pelaksanaan rintis skim perubatan madani akan diperluas. Ini bagi memastikan lebih ramai menerima rawatan kesihatan percuma di klinik perubatan swasta berdaftar. Protect Health memaklumkan skim itu akan diperluas termasuk ke Pasir Mas, Kuantan, Melaka Tengah, Seremban dan Perlis pada minggu keempat bulan ini. Ini menjadikan keseluruhan 21 daerah terlibat dalam inisiatif rintis kerajaan bagi menampung keperluan kesihatan golongan B40 terhadap penjagaan kesihatan prima akut. Matlamat menjadikan Angkatan Tentera Malaysia ATM organisasi cyber pertahanan. Kementerian Pertahanan akan bekerjasama dengan agensi-agensi utama pertahanan dan keselamatan cyber. Timbalan Menteri Pertahanan berkata, Kertas Putih ada menggariskan perkara tersebut. Ia termasuk merangka struktur baharu bahagian cyber dan elektromagnet pertahanan bagi mengekang kebocoran data yang berisiko menghakis integriti dan kredibiliti mekanisme pertahanan negara. Baik, Jabatan Peguam Negara menegaskan tidak mempunyai sebab atau alasan munasabah untuk meneliti semula semua kes yang telah dipertuduhkan di mahkamah. Kenyataannya menyebut setiap keputusan untuk pendakwaan dibuat setelah meneliti dan menimbangkan semua keterangan yang ada dan dibentang oleh agensi penguatkuasa serta menurut undang-undang berkaitan. Tiada sebarang campur tangan politik atau tekanan bagi memulakan apa-apa pendakwaan. 20 laporan berkaitan nama dan kad pengenalan digunakan individu berbeza untuk mengundi pada Piala Dun ke-15 di Pulau Pinang diterima polis. Bagaimanapun, setakat ini tiada tangkapan dibuat. Siasatan masih dijalankan di bawah Seksyen 7 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Sementara itu, sepanjang tempoh kempen, sebanyak 87 laporan membabitkan pelbagai kesalahan berkaitan pilihan raya diterima. Kertas siasatan telah dibuka melibatkan 42 kes. Dakwaan lebih 200 sekolah agama diarah tutup adalah tidak benar. Ia dianggap sebagai percubaan memburukkan usaha kerajaan negeri meningkatkan kualiti dan taraf institusi pendidikan. Esko Agama Islam, Pengguna dan Industri Halal berkata, kerajaan negeri mengambil langkah sejak 2019 bagi membangunkan garis panduan pemutihan sekolah agama tahfiz. Ia selari titah Sultan Selangor dan mendapat sokongan peraturan institusi tahfiz Al-Quran Negeri Selangor yang dianggotai 478 institusi sekolah agama persendirian. Sindiket menjadikan rumah sewa sebagai makmal proses dadah diserbu di Georgetown. 3 lelaki tempatan ditahan bersama pelbagai jenis dadah bernilai RM200,000. Ketua Polis Pulau Pinang memaklumkan sebuah serbuan berasingan masing-masing dijalankan di seberang Perai Selatan dan seberang Perai Tengah. Turut dirampas 6 kenderaan dan barang kemas bernilai puluhan ribu ringgit. Kesemua suspek direman hingga 21 Ogos. Mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan menganiaya dan mengabai anak lelaki berusia 7 tahun. Penganggur Nurul Ashikin Muhammad Zahid 27 tahun dan rakannya warga Singapura Awin Chua 30 tahun dituduh mengabai dan menganiaya sehingga mendatangkan kecederaan fizikal kepada mangsa di sebuah kediaman di Bandar Layang Kasa pada Julai dan Ogos.
Nurul Ashikin dibenar ikat jamin RM15,000 manakala Awin Chua RM20,000. Kes disebut semula 27 September. Seorang pengawal keselamatan mengaku bersalah atas 8 pertuduhan melakukan amang seksual terhadap anak tiri perempuannya berumur 13 tahun yang dilakukan antara 2020 hingga awal bulan ini. Mahkamah membenarkan tuduh dihantar ke Pusat Tahanan Reman Ulu Choh sebelum dijatuhkan hukuman pada 21 Ogos. Tertuduh berusia 47 tahun turut dihukum penjara 10 hari dan denda RM1,000 selepas mengaku bersalah mencederakan seorang lagi anak tirinya. Remaja 13 tahun cedera parah selepas tertikam buluh dalam satu kemalangan di kilometer 29 Jalan Gua Musang Jeli di Jambatan Pulau Setelu malam tadi. Ketua Polis Daerah Gua Musang berkata mangsa sedang menunggang motosikal dari rumahnya untuk pergi memancing sebelum terlanggar sebuah kenderaan pacuan 4 roda dengan muatan buluh yang sedang berhenti di tepi jalan. Mangsa dibawa orang awam ke Hospital Gua Musang untuk mendapatkan rawatan. Di Bukit Kayu Hitam, seorang lelaki ditahan selepas memandu kereta disyaki kenderaan klon. Penahanan dilakukan JPJ Kedah menerusi sekatan jalan raya di kilometer 8, Lebuh Raya Utara Selatan. Pengarahnya memaklumkan kenderaan itu turut disita. Menerusi operasi sama, 154 kenderaan diperiksa. 26 daripadanya diambil tindakan dengan 69 notis pelbagai kesalahan dikeluarkan. Seorang lelaki diburu polis dipercayai terlibat kejadian ragut rantai emas milik pembantu kedai di Sungai Petani Kedah. Perbuatan suspek berjaya dirakam kamera litar tertutup di kedai kosmetik sebelum tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Kuala Muda berkata mangsa rugi RM3,000 dan mengalami cedera ringan pada leher. 2,542 kes demam denggi dilapor pada Minggu Epidemiologi ke-31 di seluruh negara. Naik 114 kes berbanding minggu sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan berkata 2 kematian akibat komplikasi demam denggi difailkan pada minggu berkenaan. Bilangan lokaliti hotspot pada minggu ini menurun kepada 86 lokaliti. Sementara itu bagi surveillance chikungunya, 2 kes direkodkan menjadikan jumlah kumulatif kes adalah 147. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menafikan dakwaan pihak tertentu bahawa Malaysia kini ke arah sekularisme. Kenyataan tersebut tidak berasas, bersifat provokatif dan berniat jahat. Tegasnya, pendirian Malaysia adalah konsisten sejak dahulu bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan dan agama lain boleh diamalkan dengan aman serta damai. 10 adun Pulau Pinang termasuk 7 muka baharu angkat sumpah sebagai exco pagi tadi. 7 merupakan wakil rakyat DAP, 2 PKR dan seorang wakil rakyat BN. Istiadat mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak, disaksikan Ketua Menteri Chow Kon Yew. Mendahului pelantikan, Adun Batu Maung, Profesor Datuk Dr. Muhammad Abdul Halim yang menyandang jawatan Timbalan Ketua Menteri 1, diikuti Adun Datuk Keramat Jagdeep Singh Deo sebagai Timbalan Ketua Menteri 2. Jumlah miskin tegar di Johor berkurang daripada 4,378 ketua isi rumah KIR pada Mac lepas kepada 3,270 KIR Ogos tahun ini. Menteri Besar Johor berkata RM254.3 juta diperuntukkan Kerajaan Johor dan Persekutuan bagi melaksanakan program pembasmian miskin tegar sepanjang tahun ini di negeri ini. Perbincangan bagi mencari mekanisme baharu lebih kondusif turut dilaksanakan. Ia melibatkan seluruh jabatan, agensi dan syarikat berkaitan kerajaan GLC di Johor. 786 daripada 833 aduan rakyat berjaya diselesaikan menerusi 6 siri pengajuran Hari Bertemu Pelanggan Kerajaan Negeri Perak 2023. Baki 37 aduan lagi masih dalam proses tindakan berikutan aduan bersifat kompleks dan mengambil sedikit masa. Jelas Menteri Besarnya bagi pengajuran siri ke-7 pula sebanyak 136 aduan diterima menerusi 69 kaunter khidmat pelanggan yang dibuka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof merupakan antara 75 penerima pingat peringatan Jubli Intan bersempena dengan 60 tahun Sarawak Merdeka.
Penganugerahan disampaikan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Petrajaya Kuching. Datuk Sri Fadilah merupakan antara 43 individu yang dianugerahkan pingat peringatan cemerlang Jubli Intan Emas. Promosi Tahun Melawat Melaka TMM 2024 ke peringkat antarabangsa antaranya Itali, Dubai, Jerman dan Filipina. Ketua Menteri Melaka berkata sambutan diterima semasa kempen promosi amat baik. Dalam pada itu, TMM akan dirancangkan lagi dengan aktiviti pelancongan di Taman Laut Melaka. Antaranya Pulau Undan yang kaya dengan keindahan batu karang. Beberapa jalan pelancongan di Melaka akan ditutup selama 6 jam dari pukul 6 petang hingga 12.30 malam bermula Sabtu ini. Ia bagi tempoh percubaan pelaksanaan zon bebas kenderaan. Esko Melaka, Dato' Rais Yassin berkata, pelaksanaan zon bebas kenderaan itu tidak melibatkan pemindahan kawasan tapak perniagaan seperti Uptown Pahlawan Walk. Projek Lebuhraya Pen Borneo Sarawak dijangka siap penghujung tahun ini. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ungkah Ambas berkata, kemajuan semasa projek tersebut telah mencapai 96.6% siap. Baki kurang 4% yang belum disiap melibatkan beberapa kawasan di Bukit Pegunan, Sri Aman, Sarike dan di Lambir Miri. Pertumbuhan KDNK dijangka berkembang antara 3 hingga 4.1% bagi suku kedua tahun ini. Ketua Ekonomi CGS CIMB Securities berkata, meskipun cabaran permintaan global menyebabkan penyusutan ekspor, namun pertumbuhan ekonomi akan diimbangi sektor berorientasikan domestik. Jumlah pendaftaran pembeli asing bagi program penyumberan antarabangsa Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2023 mencapai sasaran. Ketua Pegawai Eksekutif Matrik memaklumkan pencapaian itu membuktikan MIHAS platform dipercayai bagi mendapatkan produk dan perkhidmatan halal berkualiti tinggi. Acara fizikal bakal berlangsung di Menara Matrik 11 September ini. Lebih 470 pembeli dari 40 negara terlibat, antaranya benua Eropah, Asia Tengah dan Afrika. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM dan Richwork International bekerjasama melaksanakan program bimbingan usahawan PKS. Presidennya berkata program bertujuan meningkatkan potensi perniagaan yang dijangka memberi manfaat kepada lebih 30,000 ahli serta usahawan lain. Peserta akan didedahkan dengan ilmu, kemahiran serta strategi bagi meningkatkan pendapatan. Bank sasar tarik 20,000 pemegang kad kredit baharu My Impact tahun ini. Kad kredit mesra alam yang pertama di ASEAN itu diperbuat daripada asid polilaktik sumber bio yang menawarkan mekanisme untuk ahli kad mengira jejak karbon dan ganjaran untuk gaya hidup mampan. Tiada caj pembayaran lewat dan pengecualian yuran seumur hidup ditawarkan. 27 terbunuh manakala lebih 100 cedera dalam pertempuran di Tripoli malam Isnin lalu. Lebih 234 keluarga telah dipindahkan dan 3 hospital Medan ditubuhkan untuk merawat mangsa yang cedera. Pertempuran ganas meletus antara Brigade 444 dan pasukan pencegahan khas berikutan penahanan Komander Brigade 444. Pertempuran dihentikan pada Selasa apabila puak bertelagah setuju untuk melaksanakan gencatan senjata. Angka kematian akibat letupan berhampiran ibu negara Republik Dominika meningkat kepada 10 orang. Masa awal letupan termasuk seorang bayi berusia 4 bulan dan 2 dewasa. Menurut Perkhidmatan Kesihatan, 59 orang lagi cedera dan kira-kira 11 orang mungkin hilang. Letupan berlaku petang Isnin lalu membabitkan sebuah kedai roti di kawasan pasar di Bandar San Cristobal. Punca letupan masih disiasat. Pihak berkuasa Zambia mengumumkan rampasan pesawat persendirian yang membawa wang tunai $5.6 juta Amerika, 602 kepingan emas dan 5 pucuk pistol dengan 126 butir peluru. Pesawat sewaan itu turut disita dan 10 individu telah pun ditahan. Ini termasuk 6 warga Mesir, seorang Belanda, seorang Spanyol, seorang Latvia dan seorang penduduk tempatan. Kes masih dalam siasatan.
Pihak berkuasa Singapura menempaskan cubaan menyeludup lebih 2.42 kilogram dadah menggunakan kenderaan didaftarkan di Singapura pada 13 Ogos lalu. Pihak berkuasa Imigresen dan Biro Narkotik Pusat memaklumkan seorang lelaki berusia 32 tahun dan wanita 36 tahun ditahan. Rampasan dianggarkan bernilai hampir $250,000 Singapura. Pencemaran udara dilaporkan bertambah buruk di wilayah Jakarta Raya, Indonesia. Malah Presiden Joko Widodo sendiri sedang mengalami batuk berterusan akibat udara kotor. Kementerian dan agensi berkaitan telah diarah campur tangan dalam meningkatkan mutu udara di Jakarta Raya. Presiden juga mengarahkan supaya penambahan kawasan lapang hijau di kawasan bandar itu disegerakan. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Ivan Tuh dan Fahatul Asyati Osman untuk paparan komprehensif. Saya Azamudin Husin, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.